wasallam bina, Nabi mula memberi penekanan kepada pembesaran ataupun makna masjid. Peranan masjid, pertama semayang sudah barang tentu, zikrullah sudah barang tentu, baca Quran itu dipanggil ibadat. Tapi ditambah lagi dengan yang kedua pula, tempat perbincangan, syura. Zaman dulu nak putuskan ibarat parlimen, ibarat kata putus bincang dalam masjid. Maknanya masjid ni bagus untuk kita bincang masalah apa-apa, insya-Allah banyak selesai. Ketiganya, masjid juga sebagai tempat di mana Nabi hukum orang dulu. Ada yang ditambak dalam masjid, diikat dalam masjid, di tiang masjid, sebagaimana sejarah Sumamah ibn Usal yang akhirnya masuk Islam. Kita tengok masjid ini siapa tahap tu. Sekarang tak sesuai lah, kita ada J, kita ada lokap, kita ada bala polis, jadi huru-hara pula orang tengoknya. Ini cerita zaman dulu. Masjid ni juga tempat nak latih apa yang dikata panglima-panglima perang. Sayyidina Umar nak latih seorang panglima yang hebat bernama Nu'man bin Muqarrin, ambil dalam masjid. Hebat masjid ini. Masjid juga tempat kafalah. Apa makna kafalah? Tempat bantuan. Bila imigran dalam bahasa Islam ke hijrah daripada Mekah ke kota Madinah, kadang-kadang sehelai pinggang, tak bawa apa-apa. Kat mana mereka nak berteduh, kat mana mereka nak bertandang, maka tempatnya adalah masjid. Mereka pun duduk dalam masjid tersebut, mereka berada dalam masjid tersebut. Kerana nak bertandang dan nak berteduh, mereka pergi dalam masjid tersebut. Tempat tersebut dipanggil suffah, ashabus suffah. Kalau kita tengok sekarang, di belakang makam Rasulullah SAW, dia besar luah tu, belakang tu ada tempat tinggi sikit, itu ada kata sampai 70 orang satu-satu ketika. Ada juga kata kil sampai 400 orang. Mereka ni kerjanya pegang sebeh ke ataupun semayang. Orang-orang ada lebih makanan, mari hantar masjid, pakat makan lah sikit-sikit sahabat. Tapi akhirnya mereka inilah menjadi pejuang-pejuang utama agama Allah. Ini masjid. Tengok situasi macam itu, maka kita akan faham. Sehingga Syekh Muhammad Az-Zuhaili telah menyebut 6 peranan utama masjid. Sebahagian daripadanya kami telah sebutkan tadi. Kalau kita tengok tempat pembelajaran ilmu di masjid, Universiti Azhar tu, orang panggil Universiti Azhar tu, orang panggil Jami' Azhar. Jami' ni asalnya masjid, Masjid Azhar. Lalu dihalakahkan dengan banyak halakah. Akhirnya dinaikkan 1000 tahun dulu dah. Usia Universiti Azhar ni lebih pada 1000 tahun. Saya ingat dalam 1100, 1050 gitu. Betapa lamanya kita tengok. Artinya tempat perkembangan ilmu. Oleh kerana itu, bagaimana cara nak mengimarahkan masjid? Sekarang ni kampung kita ada masjid. Nombor 1, kita rasa syukur, alhamdulillah. Kalau tengok dalam masjid, nampak je lama, tapi kita ada aircon. Ada aircon. Untung kita. Tak panas, kalau panas Allah susah. Ada aircon. Ada lampu. Zaman dulu mana ada lampu. Zaman mula-mula lampu pun tak ada. Yang adanya pelita ayam dan ini yang menerangkannya, salah satunya ada orang sebut Tamim Ad-Dari.
Ataupun disebut dia yang pasang lampu dalam masjid. Ada orang kata macam tu mula-mula. Tak cukup dengan lampu ni ada mic. Kalau tak ada mic, ustaz nak ceramah hujung tu tak dengar dah, bisik gitu. Ustaz pula zaman sekarang bukanlah kuat-kuat sangat, panggil suara dah letih. Tapi ada mic, boleh dengar duduk jauh boleh. Oleh kerana boleh dengar duduk jauh, kadang-kadang tak payah datang masjid, jual-jual dengar dah kata. Waktu tak tahan kitanya. Ini masalah. Jadi masjid ni alhamdulillah tempat kita. Tak cukup dengan itu, ada kapet. Ada kapet. Bukan sekadar ada kapet, tempat kita ni kita tengok parking pun mudah. Tuan-tuan, kalau yang berumur sikit, umur 60 ke atas, 50 ke atas, 60 ke atas, mungkin tuan-tuan ingat lagi zaman dulu orang mari masjid jalan kaki. Zaman sekarang bukan jalan kaki, tak datang terus dah kalau jenis ni. Tapi kita ada kemudahan, ada kereta, ada motor, basikal pun jarang-jarang kita tengok. Mari, Allah mudahkan. Rumah kita 3 km, 2 km daripada masjid, tak ada masalah. Zaman dulu jangan, tuan-tuan. Hebat, alhamdulillah. Jadinya dalam situasi zaman sekarang, kita cakap zaman kita ni, maka bagaimana cara kita nak menaplikasikan dan nak mengimarahkan masjid ni? Saya tengok berdasarkan pengalaman saya ceramah banyak tempat. Saya nak ambil buah-buah baik belaka, hak tak baik tak payahlah. Pertama sekali, cara pengimarahan yang terbaik, cuba akrabkan dan intimkan hubungan jawatan kuasa masjid. Kalau ada tok sidang ke, ada ketua kampung ke, pengurusi masjid ke, penghulu ke, ataupun apa ke, orang-orang berpengaruh masjid, intimkan, rapatkan hubungan. Ini penting. Kalau dok bergaduh, memang salah seorang tak pergi, yang menjadi masalah dua-dua tak pergi. Lepas tu hasut pula jangan pergi lah, tak pergi terus. Dalam masjid ni bukan kita berlawan dengan orang, kita nak redha Allah. Sebab syaitan akan kata, mu jangan datang masjid. Muka-muka yang datang masjid ni insan-insan terpilih. Payah. Yang kita disuruh bila tengok muka-muka datang masjid ni orang ada iman. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Iza ra'aitumur rajula ya'tadu ilal masjidi fashhadu lahu bil iman." Kalau kamu tengok seorang lelaki itu datang ke masjid beradab, makna selalu, maka saksilah dia ada iman. Penting orang datang ke masjid. Jadi poin pertama saya sebut tadi, hubungan. Apa dia? Jawatan kuasa masjid dan orang berpengaruh dalam kampung. Yang kedua, kita bila kita sebut masjid, kita kena ada pengisian. Pengisiannya adalah kita juga adakan ceramah-ceramah, pengajaran-pengajaran hidup. Kalau boleh biar ikut sukatan. Ada ustaz tu setiap hari ataupun setiap minggu baca kitab hadis 40 ni. Jadi setahun boleh khatam. Pada duk masjid ni berapa kitab dah. Allah dia kata kalau sebut kitab tu, saya ingat satu almari dah belajar di masjid. Baru kita maknanya bersusung. Jadi mereka pun dapat. Anak-anak kita ni maknanya penting ada
Anak-anak kita umur 6 tahun, 7 tahun, 6 tahun, 7 tahun sampai 12 tahun, kita letak setepak kat situ. Ada ustaz pergi pasang, ustaz lain lah, ustaz muda, pasang kisah Nabi Adam, tengok. Setengah jam, 40 minit sudah buat khulasah cerita. Dia pun dapat satu kisah Nabi Adam. 2 hari lagi ataupun 3 hari lagi Nabi Idris, Nabi Nuh, Nabi Hud, dia ingat semua dah kisah-kisah Nabi ni. Kita orang tua pun dah ingat. Sebab apa? Sebab dilatih. Tak cukup dengan itu kisah Nabi, kisah sahabat Abu Bakar, Umar, Osman, Ali, kisah Imam Syafi'i, Imam Malik. Dia tarik dulu minat kisah-kisah, dia tahu semua. Kata sahabat Nabi, "Allamna auladana ghazawatir Rasul sallallahu alaihi wasallam kama allamnahum suratal Fatihah atau suratan minal Quran." Atau kama qala. Kami ajar, kami itu siapa? Sahabat-sahabat Nabi. Kami ajar anak-anak kami tentang peristiwa peperangan Rasulullah SAW, perang Badar, perang Uhud, perang ini, sebagaimana kami ajar mereka surah daripada Quran ataupun surah Fatihah. Semangat, dia akan jadi faham. Ini budak-budak. Kita tengok sekarang ni kuliah muslimah ada, tapi kena faham apa yang kita nak isi. Kemudian tak cukup dengan itu, seminggu, 2 minggu sekali ada ceramah. Panggil orang-orang luar. Ceramah jangan beri blank check. Maksud saya, Ustaz ceramah apa-apa ustaz nak. Dia goreng gitu je tak. Kita kena tahu Tok ni nak jemput siapa, nak jemput. Okey, sekarang kita nak masyarakat kampung kita dengar kata dalam kampung kita ni ada 8 orang dah cerah. 8 orang cerah. Allah sedih. Ini masalah. Maka kita pun panggil ustaz, membina keluarga bahagia. Ustaz tu akan ceramah tentang, tapi latar belakang tu ustaz kena tengok. Jangan ustaz tu 4 kali dah cerah kau. Hara. Itu kena tukar tajuk, cara menghadapi kalau bercerah. Tu soal lain. Maknanya biar kena pada ustaz tu lah, jangan biar tak kena. Kadang-kadang kita tengok kampung kita ni, kadang-kadang tu nampak muka ni banyak hutang. Nengung. Kita panggil ustaz seorang ataupun AKPK, hutang, cara penyelesaiannya yang terbaik ikut perspektif Islam, syarak satu persatu. Tapi janganlah ustaz tu pula kaki berhutang. Dia pun memang kaki berhutang, hutang orang banyak tak bayar. Hidup mengapa dalil je untuk ni, tapi dia sendiri huru-hara. Itu tak boleh lah. Kena cari. Jadi ustaz ni akan syarah hutang ni gini, cara bayarnya begini, tengok apa yang disebut, macam mana teorinya gini, selesai hutang. Kita tu bila kita ceramah, bila kita mengajar, bila kita bincang, benda tu dekat dengan jiwa kita. Ada kena mengena dengan kita, barulah kita rasa semangat nak dengar. Saya cakap tuan-tuan semua ni, tuan-tuan, sebenarnya isu kalau boleh kita tengok perkembangan NASA tu bak naik ke bulan tu hebat. Kawan ni kata aku pun tak tahu kali. Bincang apa benda tu tak ada kena mengena dengan kita. Maklumat secara sathi umum tak apalah. Tapi hutang kita ada kena. Anak nakal ada kena mengena. Nak membina keluarga bahagia ada kena mengena. Nak mengajingkan ke masjid ada kena mengena. Biar hak ada kena mengena dengan kita dalam bentuk realiti kehidupan. Ceramah macam tu baru kena. Kita akan mikir macam mana ni satu-satu. Itu nombor seterusnya poin. Kita nak hidupkan ini. Poin seterusnya, kita ni cara nak imarah masjid ni, kita tahu orang-orang masjid ni
Walaupun dia macam mana pun, dia suka makan. Makan dia suka. Jarang orang benci makan. Saya kalau mari Melaka, memang saya akan ingat asam pedas. Tapi hari ni lebih pada asam pedas lah, sebab kambing tu bagus lah. Tapi maknanya, tengok, kalau Melaka asam pedas, kalau Temeloh ikan patin. Saya akan ingat dah. Kalau Kedah, nasi ikan sekong. Kalau Terengganu, nasi dagang. Kalau di Kelantan, mungkin nasi belau ataupun istik sekati. Kita ngapa dah tempat-tempat tu. Kalau Negeri Sembilan, tempat gulai dia pedas tu, apa nama ni. Jadi kita akan ingat setempat. Jadi orang kampung kita begitu juga. Tuan-tuan, orang tanya saya, macam mana cara nak suruh jemaah ramai datang masjid? Saya jawab, nak suruh jemaah datang masjid ramai, bakar kambing 4 ekor. Orang gauk pun datang ke masjid. Gauk. Kata mana pada datang, hari lain tak datang, tak apa, kambing yang tadi. Harumah tu. Saya mengajar di 2 tempat. Satu di Nilai, satu lagi di Sepang. Setiap hari Sabtu dan Ahad pagi. 2 bulan sekali tempat kita mengajar tu, kita akan bakar kambing. Sebab kita ada tabung masing-masing, pakat bagilah 10 riyal bakar. Saya tengok setiap kali bakar kambing, graf ataupun indeks kedatangan makin ramai. Saya pun dapat idea, mesti kalau bakar kambing ramai orang datang. Cuba sekali. Jawatan kuasa, cuba, jangan. Sungguh. Kita cakap gurau, kita apa suka, tapi benda tu betul. Yalah, nak tiada. Siapa saya ingat lagi satu tempat. Masa tu saya masuk TV, radio IKIM, nak pergi ceramah dekat Serdang. Siapa lewat, siapa dekat buka 8.30, nak ceramah maghrib. Allah kata, dia tunggu kata. Masa tu handset pun tak berapa nak ada, waste lagi lah, payah masa tu. Sudah ceramah tu, saya tanya, masjid ni apa nama? Dia sebut lah, masjid ni ada 3 nama tu. Saya nak sebut satu je. Apa nama? Salah satu masjid ni orang kenali dengan nama Masjid Kambing. Allah Akbar. Buat apa kami masuk? Dah. Mana-mana ustaz mari, kambing. Kata setiap malam. Masa tu kambing lebih kurang 600 sekor. Masa tu. Saya pun fikir, kalau 30 malam 6 kali 3, 18 dah. 18,000 kata buat-buat ni. Saya kata dah, macam mana ambil duit? Nak bayar mana? Dia jawab apa? Allah, haluh lalu saya. Ustaz, ada berani bet? Nak ceritanya, daripada situ ramai datang. Terjamu. Duduk sini, kata tengah hari ni kuliah Zuhur. Lepas kuliah Zuhur tak makan, tak sedap sangat lah, sekadar deriang musaking. Mari ramai mari tuan-tuan. Hak biasa mari seorang, pak de bawa mak de, bawa mak ngoh, macam-macam lah. Penuh makan mari. Jamu makan. Ini tarikan. Ialah kadar-kadar kemampuan. Betul, saya tengok memang penting sangat macam tu. Kemudian masjid ni sudah sampai masa letak satu tabung jamuan makan fakir miskin. Kan orang sebut ada gerobok begini. Sekarang ni tabung je. Macam mana kita beli periuk elektrik besar, lebih kurang dalam hak boleh muat 10 kilo, kita masak nasi, kita dengan beberapa restoran sini. Kalau harga tu RM10, kita minta 70%, biarlah RM30 dia bagi. Kalau RM100, RM30. Kau letaklah ni atau lauk je. Jimat tak banyak.
Nasi kita masak sendiri dah. Makanlah orang fakir miskin, orang nak nipu makan, insya-Allah meriah tuan-tuan. Dia bila dia besar macam tu, dia akan ingat masjid ni adalah masjid terbaik. Wallahi dia akan ingat. Kita ni makan sebenarnya hak paling nak sangat sekali je tengah hari tu lah, hak nak sangat tu. Lepas tu malam tu pandai-pandai lah, gigi masjid tempat-tempat orang mengajar, takut ada makanan mi goreng ke apa. Tapi hak ni penting. Baik, antara cara untuk kita imarahkan masjid, masjid kena alert masalah masyarakat. Contoh, kita tahu tempat kita ni ada 4 peperiksaan. 1 UPSR, 1 PT3, 1 SPM, 1 lagi STAM ataupun STPM. Okey. Apa kita buat? Kita buat satu malam, hari Jumaat, petang masuk, satu selesai, malam satu, malam Ahad. Okay. Apa buat? Kita ajak anak-anak yang periksa UPSR dengan ibu bapa sekali. Jangan anak saja, ibu bapa. Pakat semayang, pakat doa, tahajud malam tu. Esokan hari tu, pagi kuliah subuh, kemudian ada pula guru yang tahu, yang pakar, kita bagilah dia RM200, RM300, menceramah lah tajuk macam mana teknik jawab soalan untuk budak-budak ni. Pilih yang lain. Akhirnya mereka yang berjaya kita beri anugerah sikit, RM50, RM100. Allah suka. PT3 kita buat pula 2 minggu sebelum periksa. Doa ni, munajat, dia jadi baik, dia jadi ingat, dia jadi ni. Hak kita tak ada anak, kita sumbanglah RM10, RM20, RM30. Akhirnya budak-budak tu berjaya, kita dapat saham. Dia jadi orang, kita dapat saham. Jadi budak terasa Allahu Akbar. Comel. Ini cara imarah masjid. Bajet tak besar tuan-tuan. Kita ada wakil rakyat sekarang. Wakil rakyat tak tukar tau. Yang tukar tu lain kerajaan. Tapi wakil rakyat, kita ada wakil rakyat, dia tetap wakil rakyat kita. Bukanlah nak minta dengan dia saja, tapi adalah cara. Bagi saya bukanlah sampai 400,000, tak. Paling banyak pun 1,000, 1,500, 2,000. Buat gotong royong macam tadi makan. Alah kada, siapa dia nak sumbang, boleh hidup. Orang kata masjid ni seronok. Tak cukup dengan itu lagi tuan-tuan. Apa yang kita boleh buat lagi? Antara yang kita boleh buat, kadang-kadang kita cuba buat, kita ambil peluang pada hari Minggu, kita buat subuh perdana. Pakat mari mayang subuh semua kali. Hak tua, hak muda pakat mari cari jauh. Cari. Hamba pergi ke Turki sebulan lepas, 2 bulan lepas. Di Ankara ada satu masjid, semayang subuh tu ramai jemaah macam semayang Jumaat. Besar. Kita kalau semayang subuh memang payah nak semayang Jumaatnya. Hak tukang ceramah ni, wah, subuh tak ada. Mengengat tu kadang-kadang letih. Tapi kita kena ada azam subuh. Masa itulah kita rasa ni. Cerita semayang subuh seperti Jumaat ni, cerita ini dilakukan oleh Muhammad Al-Fatih, Sultan Muhammad Al-Fatih yang buka. Sebelum dia gempur yang dipanggil sebagai kota Konstantinopel, dia semayang subuh berjemaah lebih kurang dalam 150,000 tentera. Ramah. Masa itulah semangat membawa kepada kemenangan luar biasa. Ada seminggu 2 ni, orang Palestin mari ke Amber di pejabat. Ada dua grup mari. Grup pertama, lepas tu mari pula grup kedua. Tadi ada seorang lagi Palestin mari. Apa yang dibuat? Sekarang ni di Israel, di Baitul Maqdis,
Israel nak mengibu negarakan negara mereka daripada Tel Aviv kepada Baitul Maqdis. Dia nak punya ni daripada Donald Trump, daripada ni macam-macam. Macam mana nak lawang ni? Macam mana nak boleh ni? Akhir sekali yang dapat dia buat oleh orang Islam ni, dia buat dalam 2 bulan kebelakang ini, setiap hari semayang subuh berjemaah di Masjid Aqsa, sehingga sampai semayang subuh tu macam semayang Jumaat. Pening ni orang Israel. Oi, dah dia tidur masa tu, jadi kena bangun awal. Mana tahan, dah malam dah lalai buat gitu. Dan nak ni, kalau semayang subuh pukul 4, dah kan dia kena bangun pukul 4, kurang-kurang pukul 2, pukul 12. Dah keletih itu. Oh, susah hati. Sekat sini, orang sini pula mari. Sekat situ, orang sana pula mari. Apa ni? Tak bawa senjata, nangis main subuh. Itu saya kata kesan solat subuh. Yang ini kita boleh buat. Yang ini kita boleh buat. Oh, seronok sana. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, imarah masjid. Sebab kita nak cakap dari segi praktikal. Masjid sekomang mana, seteruk mana masjid ni, dia kena ada perpustakaan. Buat perpustakaan, sudut bacaan, letaklah tepi tu macam mana senang buku, baca majalah, cari majalah baik lah, jangan mangga black-black, majalah Islam lah, cari hak sesuai. Ya, majalah boleh-boleh. Mereka mari, kalau boleh ada tempat minum air, ada tekan je, kopi ke apa ke, pakatlah minum air, minum, baca. Pada apa masalah nak bincang? Pada kata nak bincang masalah ekonomi saham. Oi, pada dah sebab cerdik. Ni nak bincang masalah apa? Ni nak bincang masalah kenegaraan ni, daulat Islamiyah ni, apa ni, kedaulatan Islam ni, tata susila ni. Oi, kata hebat orang sini bincang isu. Sebab apa? Sebab ilmu. Tuan-tuan tahu tak, di kota Baghdad dulu, zaman kerajaan Abbasiyah, masa tu dianggap kota ilmu yang hebat. Perpustakaan terbesar namanya Darul Hikmah, besar, buku banyak. Masa kerajaan tu dah jatuh 656 Hijrah, tentera Tatar nak litas sungai, dia ambil buku-buku perpustakaan tu, dicapak dalam sungai, buatlah jambatan. Air jadi hitam, dek dakwah. Berapa banyak khazanah Islam habis tu. Maknanya orang Islam hari tu baca banyak. Jadi ada seorang ulama jauh daripada Maghribi. Maghribi ni di barat Afrika, sebelah utara atas. Barat Afrika, Maghribi ataupun Morocco lah. Mari tu nak nitah tu, nitah Tunisia, nitah Libya, Algeria, siapa Mesir, siapa pula Syam, siapa pula ni, akhirnya masuk kata Baghdad. Jauh tu. Nujun tu. Ni ulama ni, sebab ulama dia kata azan dulu ke terus ni? Terus ke azan? Terus je. Boleh 2 jam lagi. Tengok muka kejut tu memang tak boleh dah. InsyaAllah dalam 8.45 saya berhenti deh. Saya pun betul lah sibuk sangat ni. Saya semayang dah, saya nak minta izin balik dari lepas ni. Tapi nak berhenti lalu macam pendek sangat, tak kena. 8.45 kita berhenti. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, dia musafir ni Tok Guru. Sebab apa? Biasanya kita kata, kalau kita macam penceramah ke, pensyarah ke, kalau nak makan sedap sikit lah, dia kena pergi Kuala Lumpur kat kita. Di situ ada tempat, orang pun kaya, mungkin pendapatan pun jadi banyak. Itu biasa, galib macam tu. Jadi tempat tumpuan. Dia pun pergilah daripada Morocco tu, musafir sampai ke kota Baghdad. Sebelum dia nak masuk lagi bandar tu,
dia nampak ada satu wakaf. Kalau kita tengok tempat orang berehat, tempat orang tunggu bah gitulah, dia pun duduk situ berehat sekejap, letih berjalan. Sedang berehat, dia tengok ada dua orang lelaki sedang bawa barang-barang kahwin. Orang panggil mak andang, pak andang lah, pak andang bawa barang-barang kahwin ni. Dua-dua ni berasa letih, lalu berehat di pondok yang sama, di tempat yang sama. Ulama ni tengok, ni orang berdak dua orang. Dua orang berdak ni cakap, ni mak andang, pak andang ni, mana kita barat kot kuli lah. Tuan-tuan tahu apa dia cakap? Seorang ni tanya, apa pandangan kamu tentang masalah istisna? Kawan ni kata istisna munqati', kawan ni kata tak, muttasil. Kawan ni kata Ibn Abbas kata, kawan ni kata permanullah wala yastasnun. Kawan ni kata betul, tapi maksudnya gini, hadis Nabi gini. Dia pun dengar. Akhir sekali dia ambil beg balik. Apa kata? Katanya, kalaulah Pak Andam bincang masalah lebih hebat daripada ulama tempat dia, macam mana kalau ulama pula bincang? Kalau saya tengok seorang penceramah hebat, ni ceramah hebat ni dalam Malaysia, dia pun hebat ceramah, ramai beratus-ratus ni, oh hebat. Saya kata, Ji penceramah hebat. Oh, Alhamdulillah. Ji boleh tak Ji nak minta tolong Ji ceramah? Dia kata boleh. Tengoklah, kalau saya ni sibuk je nak, tapi nak bagi mahal Ji berapa? 50,000 sekali ceramah, 50,000. Oh mahal. Beres kata dia. Dia potong habis majlis tu. Jadi bila? Kita kata 10 Mac 2020. Ni ada masa ni. Telefon Ji boleh tak Ji ceramah ni nak bagi 50,000 ni? Boleh. Takkan tak boleh? Oh mana. 2 hari kita, Ji boleh tak Ji, ni nak bayar ni, cek ni nak bayar ni, nak tulis cek ni, boleh tak 50,000 ni nak ceramah? Saya kata boleh lah, apa benda okay. Sehari sebelum ceramah, saya nak perang saham, Ji boleh tak nak ceramah ni, nak bayar apa? Tak jadi dah 50,000 Ji, nak tambah lagi 60,000 pula. Allah, lagi boleh kata dia. Mana boleh Ji? Boleh. Cuma Ji, minta maaf satu, kalau boleh haji ceramah dalam bahasa Arab, sebab yang hadir tu Syekhul Azhar, Imam Mekah, Mufti Saudi, Mufti Lebanon, Mufti ni Syekh Azhar. Apa dia jawab? Minta maaf aku sakit perut. Ji 60,000 Ji. Sebab apa? Tak makan cekok. Mu nak cakap macam mana depan puak-puak ni? Bahasa Arab pun huruf hara. Ana duk main gitu je. Anta, anta. Payah. Tuan-tuan faham tak maksud saya? Maksudnya bila satu tempat tu bijak, ramai orang bijak, orang nak mari ceramah pun orang tak berani. Nak mari lebih kurang je. Tak boleh gitu. Sebab apa? Sebab kita ada ilmu. Sahabat kita, orang cerdik kata, kalau kamu nak gembira sehari, maka pergilah makan. Kita kata, oh sedap semua makan tadi, sedap itulah masa tu lah, sedap gembira masa tu. Kalau kamu nak gembira seminggu, pergilah melancong. Melancong ni orang dah pergi siapa 4 tahun setengah, dia seminggu je. Kalau anda nak gembira setahun, buatlah kebun. Kita ada kebun, tanam pokok ni, ada ni taman lah, suka seronok. Kalau anda nak menggembira selama-lamanya, bacalah buku. Sebab ilmu, khazanah ilmiah, kena
Ni orang Melaka ni. Orang Melaka adalah orang Islam yang awal. Saya pergi di Malaysia ni banyak tempat tuan-tuan. Ni bukan kerana nak puji sangat Melaka pun, tapi hak sepatut puji kita puji. Saya tak tengok negeri yang mana masjid tua ratus tahun banyak lebih daripada Melaka. Melaka. Saya pergi Turki tak payah lawan lah, banyak sungguh lah masjid hak 400 hijrah, 300 hijrah. Memang ada lagi masjid hak bersejarah saja dekat 200, dekat 2000 di bandar Istanbul saja. Dia punya sejarah. Itu memang sebab dia lama pada kita. Tapi nak ceritanya di sini kelebihan. Tak ingat orang Arab mari, orang Yaman mari, orang India mari, hak Muslim tu orang yang tak ada ilmu. Sudah barang tu dia ada ilmu. Dan kita tak dengar Islam masuk ni sampai perang macam tempat lain. Dalam bentuk muajahah silmiyah. Kenapa? Kerana mereka datang ni, mereka bawa akhlak yang baik. Kita pun jadi terpengaruh lalu lah dengan akhlak baik. Pemimpin-pemimpin, raja-raja akhirnya masuk Islam, akhirnya menjadi satu agama yang rasmi, yang utama. Ilmu, cerdik. Jadi masjid ni kena buat. Gandengan masjid dengan perpustakaan satu perkara yang tak pelik. Di Mekah ada, dalam masjid haram tu ada maktabah. Di Madinah, saya pernah masuk masa saya belajar dulu sama Ustaz Nasir kita lah. Ada masjid, ada perpustakaan. Kita boleh tengok, kita baca. Sampai tahap tu. Jadi tu caranya. Dan masjid ni kalau boleh biar mesra, jemaah mesra apa, kita kena mesra. Salah satu mesra tu, kalau kita ceramah janganlah kita seorang. Seronok orang lain kata bila ustaz ni nak berhenti. Susah. Tuan-tuan tak faham, kadang-kadang depan kita ni ada hak jenis sakit perut, ada hak jenis janji malam ni nak pergi ceramah kat mana, nak dengar pula. Kita nak ceramah sedap dah, dia nak dengar ceramah lain pula. Dia tak, jarang kata ustaz berhenti dulu ustaz. Orang tak cakap gitu, kata kurang biadab pula. Tapi ustaz kena faham, ustaz cerdik ni dia tengok orang. Kata ulama, pertama kalau mu tengok mulut dia ranga, nguak saja, berhenti. Yang kedua, kalau kamu tengok dia ni jenis tunduk, berhenti, warok sangat, berhenti. Yang ketiga, dia tak tengok sangat kita, dia tengok jam, dia tengok pintu, berhenti. Jadi syarat berhenti tu banyak. Maksudnya biar faham, jangan kita syok seorang gini-gini, itu penting. Okey, poin yang seterusnya, yang terakhir lah. Bila kita sebut masjid, tuan-tuan, banyak masalah boleh selesai dalam masjid. Sepatut saya ceramah tajuk ni, apa masalah boleh selesai dalam masjid? Banyak sangat. Masalah hutang, sembahyang, mari masjid, baca doa. Masalah kemeluk keluarga, mari masjid, selesai. Masalah kita tension yang amat sangat, hypertension, mari masjid, selesai. Banyak masalah bila kita datang masjid, Allah bagi baik. Sebab di sinilah ada barakah. Orang sembahyang, orang ibadat, orang berwudu, orang ni penting. Cubalah dalam hidup kita jadi macam tu. Jadi tuan-tuan, saya rasa sekadar itulah yang dapat saya sampaikan pada hari ini. Cuma